hari ini kita akan masuk kepada bab yang seterusnya iaitu bab 5. Bab 5 ni dia cerita tentang apa tajuk bab 5 iaitu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, yang ni dalam bab ni kita akan belajar 4 benda iaitu kekongruenan, pembesaran, gabungan transformasi dan satu lagi ialah tesselasi. Okey. Hari ini kita nak masuk kepada tajuk yang pertama dulu iaitu kekongruenan. Kekongruenan ni apa? Okey, mari kita tengok kekongruenan ni maksud dia pasangan objek yang mempunyai saiz dan bentuk yang sama walaupun kedudukannya yang berbeza, kedudukan ataupun susunan yang berlainan. Okey, itu kekongruenan. Dia kata kekongruenan ni maksud objek ataupun apa-apa bentuk yang apa-apa objek yang mempunyai saiz dan bentuk yang sama walaupun kedudukan dan susunan dia berlainan. Okey, macam dekat sini dia bagi tiga keping gambar. Yang mana dekat sini dia ada 2 keping jubin yang dipamerkan secara terpantul. Itu terpantul. Maksud dia kedudukan dia yang berbeza. Menara berkembar Petronas dan tayar. Yang mana tayar depan bulat, sama saiz, tapi ada yang duduk belakang, ada yang duduk depan. Itu nama dia kongruen, kekongruenan. Okey, jadi apa ciri-ciri yang kita boleh kenal pasti untuk mengenal pasti objek yang mempunyai kekongruenan iaitu dekat sini dia bagi tahu poligon yang kongruen ialah poligon yang mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi sepadan dan sudut yang sepadan. Jadi kita akan tahu yang satu poligon yang kongruen, maksudnya poligon yang kongruen dia mempunyai ukuran yang sama pada sisi dan sudut yang sepadan. Itu kongruen, poligon yang kongruen. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Dekat sini dia bagi satu contoh. Dekat contoh 1. Contoh 1 ni dia suruh tentukan sama ada setiap pasangan poligon tu adalah kongruen ataupun tidak. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Dekat sini dia bagi satu segi 3. Pasangan segi 3. Jadi kita boleh tahu, okey, pasangan segitiga kena pastikan setiap sisi pasangan adalah sama. Setiap sisi bagi pasangan segitiga tu adalah sama. Contoh dekat sini, AC apa? Sisi AC. Sisi AC ni yang sepadan dengan dia adalah sisi PQ. Yang mana panjang dia 12 cm. Okey, betul 12 cm. Segitiga satu lagi pun 12 cm. Kemudian panjang AB. Panjang AB sepadan dengan panjang RP. Panjang RP dia 5 cm. Sama juga panjang AB. AB pun 5 cm, RP pun 5 cm. Okey, dekat sini dia bagi satu lagi iaitu panjang RQ. Panjang RQ dia 13 cm. Tapi panjang CB dia tak bagi. So macam mana nak cari? Kita kena guna formula Pythagoras Theorem iaitu A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Yang mana kita kena ambil panjang AB tambah panjang AB kuasa 2 tambah panjang CA kuasa 2. Baru kita akan dapat panjang CB dalam bentuk kuasa 2. Okey, macam tu. Jadi apa panjang dia? Panjang AB berapa? 5. So 5 kuasa 2 tambah dengan panjang CA ialah 12. 12 kuasa 2 sama dengan CB kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 sama dengan 25. Tambah 12 kuasa 2 sama dengan 1. 4. Jadi kita akan dapat 144. Jadi kita akan dapat 12. 25 tambah 144. Kita akan dapat 169. Bila 169 kita kena puncakan ataupun kita kena puncakan sebab dia CB ni 169 ni adalah hasil kuasa 2. Jadi bila kita puncakan dia, punca kuasa 2 169, kita akan dapat 13. So panjang CB ialah 13. Jadi dekat sini 13. Dia dah
Okey, kita kata panjang RQ dia sepadan dengan CB. So panjang CB mesti 13. Okey, jadi tadi kita dah dapat 13. So panjang RQ pun dah 13. Maksudnya sisi dia adalah sama. Okey, bila ke semua sisi dia sama, maka sudut dia pun akan jadi sama. Okey, so maksud dia kat sini pasangan segitiga yang bersudut tegak ni adalah kongruent. Okey, macam tu. Kita tengok pula contoh B. Contoh B, dia bagi dekat sini panjang FE, AB dan panjang FA. FE, FA dan AB. Okey, jadi bila kita nak tengok satu segitiga tu ataupun satu segi empat, satu poligon tu, kita kena pastikan yang kita tahu dekat mana sisi yang sepadan dengan dia. Jadi kita tengok sisi FA. Sisi FA dia sepadan dengan yang mana? Sisi UP. Dia sepadan 10 cm. FA 10 cm, UT pun 10 cm. Okey, jadi dia sama. Betul. Kemudian kita tengok pula dia bagi dekat sini panjang AB. Panjang AB kat sini 8 cm. Sisi yang sepadan dia yang mana? UP. UP. Tapi dia tak bagi UP ni panjang dia berapa. Jadi kita kena tahu sama ada dia betul 8 cm ataupun tidak. Kita kena tengok dekat sini. Okey, dia bagi dekat sini panjang FE. Panjang FE dia sepadan dengan panjang sisi TS. Sisi FE dia sepadan dengan sisi TS. Tapi dekat sini sisi TS dia tak bagi. Dekat sini dia bagi FE. FE dia bagi kat sini 3 cm. Jadi kita nak kena tahu TS ni berapa cm. Okey, dekat sini dia ada bagi satu bentuk ataupun satu simbol sama dengan, yang mana simbol sama dengan ni dia menunjukkan sisi dia sama panjang. Okey, dia dekat sini PQ. PQ dia 3 cm. Ada simbol sama dengan. Dekat sini pun ada simbol sama dengan. Maksud dia panjang TS dengan panjang PQ adalah sama, iaitu 3 cm. Jadi bila panjang TS 3 cm, dia sama panjang dengan panjang FE. Sebab kita kata tadi TS dia sepadan dengan FE. So sama. Okey, bila sama tak ada masalah. Okey, jadi kita dah dapat panjang TS, kita kat sini dia dah bagi panjang RQ, yang mana panjang RQ ni dia panjang RQ. Okey. Jadi kita tengok, bila dia bagi kat sini panjang RQ, kita boleh cari panjang UP, yang mana TS tambah RQ dapat UP. Panjang TS tambah panjang RQ, kita akan dapat panjang UP. Tadi dekat dekat poligon ataupun pasangan rajah yang pertama ni AB 8 cm, tapi adakah UP pun 8 cm? Yang tu kita nak kena tahu. Jadi kita dapat TS kita 3 cm tambah dengan RQ 4 cm. Jadi UP dia 7 cm. Okey, jadi bila panjang UP 7 cm, adakah dia sama panjang sisi dengan AB? Tidak. Bila tak sama, maksud dia poligon yang pertama dengan rajah yang pertama dengan rajah yang kedua ni adalah bukan kongruen. Macam tu. Jadi kita boleh carilah untuk contoh C dan contoh D keadaan yang sama. Bila kita nampak ada sisi yang kita tak dapat, dia tak beri maklumat, kita kena cari dulu maklumat dia, baru kita boleh tentukan sama ada sisi rajah yang pertama dengan rajah yang kedua ni adakah kedua-duanya kongruen. Kena tengoklah yang tu. Okey, macam tu juga dengan contoh D. Contoh D kita boleh tahu macam mana kita nak cari. Yang mana, okey, dekat sini dia bagi satu simbol sama dengan panjang CA, sisi CA dan sisi CB. Dia bagi satu simbol sama dengan, maksud dia panjang CA dan panjang CB adalah sama, iaitu 8 cm. Okey, jadi kita tengok juga dekat rajah yang kedua ni. Rajah yang kedua ni PQ dia 8 cm, PR dia berapa? Tapi kita tak tahu, tapi dia bagi simbol sama dengan, yang mana dia sama dengan PQ. Jadi sini pun 8 cm. Okey, jadi kita kat sini kita nampaklah yang sisi CA adalah sepadan dengan sisi PQ dan sisi CB dia sepadan dengan sisi PR. Okey, sepadan dan dia sama panjang, iaitu 8 cm. Bila dia sama panjang, maksud dia sisi yang sama panjang,
dia punya sudut dekat kaki dia, ini adalah segitiga sama kaki sebab kaki dia sama panjang. Jadi bila dia sama panjang, sudut pada kaki dia akan jadi sama, iaitu 70. Kalau sebelah kiri dia 70 cm, sebelah kanan pun akan jadi 70 cm. Yang mana bila kita dah dapat dah 70 cm dengan 70 cm pada kaki dia, kita boleh cari sudut pada titik C dekat bucu atas tu, kita boleh dapat sudut dia, iaitu kita boleh cari dengan menggunakan ataupun kita kira 180, satu segitiga, sudut pendalamannya 180. Okey, tolak dengan 70, tolak 70, kita akan dapat sudut pada bucu dia ialah 40. Okey, kat sini sudut dia 40. Bila kita nak cari apa sudut yang sepadan dengan sudut bucu ni dekat gambar rajah yang kedua? Sudut pada titik P. Tapi titik P dia bagi 50 bukan 40. Jadi dia tidak sama. Bila tidak sama maksud dia kedua-dua rajah ni bukan kongruen. Macam tu. Yang tu kita nak tahu. Jadi kita boleh tahu lah macam mana kita nak tentukan adakah sesuatu pasangan rajah tu kongruen ataupun bukan. Okey, seterusnya kita akan tengok pula ciri-ciri kekongruenan segitiga. Ciri-ciri kekongruenan segitiga yang mana dekat sini ada 6. 2, 4, 6. 6 sifat kekongruenan segitiga, iaitu sisi, sisi, sisi ataupun sisi, sudut, sisi dan seterusnya. Okey, jadi bila kita nak baca, nak tentukan sifat yang digunakan dalam segitiga ataupun sifat kongruen dalam segitiga, kita boleh kena pasti melalui sifat-sifat yang dia bagi ni. Okey, yang pertama sisi, sisi, sisi. Maksud dia menentukan sesuatu kongruen dalam segitiga tu, ciri-ciri kekongruenan dalam segitiga menggunakan sisi, sisi, sisi. Ketiga-tiga sisi yang ada dalam segitiga. Okey, yang pertama maksud dia sisi, kita tengoklah sisi AC dia sepadan dengan sisi PR. Sisi AB dia sepadan dengan sisi PQ dan sisi BC dia sepadan dengan sisi QR. Itu dia guna sisi. Kemudian okey, itu kalau dia guna sisi, ketiga-tiga sisi. Jadi seterusnya kita tengok sisi, sudut, sisi. Dia guna dua sisi, satu sudut. Jadi kita tengoklah sisi, dia guna sisi AB dia sepadan dengan sisi PQ. Kemudian dia ambil sudut BAC, dia ambil sudut BAC dan dia padankan dengan sudut QPR. Okey, sudut QPR. Mesti sepadan, maksud dia mesti sama saiz. Panjang sisi mesti sama juga. Jadi lepas tu dia ambil sisi AB, sisi AC. Sisi AC dia sepadan dengan sisi PR. Dia sepadan dengan sisi PR. Jadi dia ambil macam itulah berterusan. AB sisi AB, sudut BAC dan sisi AC. Dia ambil macam tu. Ataupun dia guna sudut, sisi, sudut. Dia ambil sudut dulu, lepas tu dia ambil sisi, lepas tu dia ambil sudut. Yang mana dia akan guna sudut yang pertama iaitu BAC, yang mana dia akan padankan dengan sudut QPR yang ni. Okey, kemudian lepas tu dia ambil sisi AC. Dia ambil yang lepas dia. Lepas sudut, sisi yang duduk selepas sudut tu apa dia? Sisi AC. Sisi AC dia sepadan dengan sisi PR. Okey, itu sisi. Kemudian dia ambil sudut yang terakhir. Sudut dia ialah sudut ACB. Sudut yang berada selepas sisi. Sudut ACB. Jadi dia ambil dan dia padankan dengan sudut PRQ. Macam itulah. Okey, lepas tu sudut sisi. Maksud dia ambil dua sudut dahulu, lepas tu dia ambil sisi yang terakhir. Okey, sudut yang pertama dia ambil sudut BAC. Sudut BAC. Lepas tu ambil sudut yang selepas dia iaitu sudut ACB. Jadi sudut BAC dia padankan dengan sudut QPR. Sudut QPR. Sudut ACB dia ambil sudut yang berada di selepas dia. Sudut ACB sama dengan sudut PRQ.
Last kali dia ambil sisi CB ataupun sisi BC yang dipadankan dengan sisi QR. Dia akan ambil selepas, selepas dan selepas. Macam tu. Apa yang duduk di selepas dia, yang tu dia ambil. Kalau sudut, dia ambil sudut selepas dia. Kalau dia ambil sisi, dia kena ambil sisi selepas dia. Okay, last, kemudian dia ambil sudut. Dia guna ketiga-tiga sudut dalam segitiga, iaitu sudut BAC, sudut ACB dan sudut CBA ataupun sudut ABC. Macam tu. Dia ambil ketiga-tiga sudut dan dia padankan dengan rajah di sebelah, yang menunjukkan dia adalah kongruen. Okey, last kali dia guna sisi sudut, yang mana dia ambil sisi yang pertama BA, sisi BA dipadankan dengan sisi QP. Sisi yang kedua dia ambil sisi AC dipadankan dengan sisi PR. Dia ambil sisi yang selepasnya. Lepas tu last sekali dia ambil sudut. Sudut yang berada selepas sisi AC ialah sudut ACB. Sudut ACB dipadankan dengan sudut PRQ. Macam tu. Dia akan ambil sisi ataupun sudut di selepas dia. Okey. Kita boleh tengok macam mana soalan yang dia minta. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan segitiga berikut memenuhi sifat kongruen bagi segitiga. Okey, dekat sini soalan yang pertama. Dua segitiga, dia bagi panjang, dua panjang sisi iaitu 10 cm dan 6 cm. Dan dia bagi satu sudut iaitu 25 darjah. Sisi dia sama, sepadan. Sini dan sini. 6 cm pun dekat sini. Dan sudut dia pun sama dekat sini. Tapi saiz dan ukuran sudut yang lain berbeza. Yang mana yang ni lebih luas daripada yang ni. Jadi dia berbeza. Bila berbeza maksud dia tidak memenuhi sifat kekongruenan. Okey, sudut yang ni pun dia tak sama. Sudut dekat sini dengan yang ni dia tak sama. Jadi dia tak memenuhi sifat kekongruenan. Okey, yang kedua, soalan yang kedua. Soalan contoh yang kedua. Contoh yang kedua dia bagi dua segitiga yang bersudut tegak. Okey, kita boleh tengok dekat sini sudut dia sama. Panjang sudut dia 53.1, 90 darjah dan 36.9 darjah. Tapi panjang sisi dia tak sama. Panjang sisi dia berbeza. Bila panjang sisi dia berbeza, maksud dia tidak memenuhi sifat kekongruenan dan luas segitiga dia pun tidak sama. Macam tu. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dia diberi sifat segitiga yang digunakan untuk memenuhi kedua-dua segitiga adalah kongruen. Ialah sudut, sisi, sudut. Lengkapkan jadual di bawah dengan ciri-ciri yang terlibat dalam sudut, sisi, sudut. Okey, jadi kita ambil lah mana-mana sudut yang kita rasa sesuai. Contoh kita ambil sudut ACB. Kita mula dengan sudut ACB. Jadi bila kita mula dengan sudut ACB, yang selepas dia apa? Kita boleh ambil sisi sudut. Kita dah ada sudut ACB. Dia sepadan dengan sudut DFE. Dia sepadan dengan sudut DFE. Lepas tu kita ambil sisi. Sisi yang mana? Nak guna sisi CA ataupun nak guna sisi CB. Kalau guna sisi CB, yang sepadan dengan sisi CB apa? Sisi EF. Yang sepadan dengan sisi CB ialah sisi EF. Ataupun sisi BC, dia sepadan dengan sisi EF. Kemudian sudut yang seterusnya kita akan guna sudut CBA ataupun sudut ABC. Dia sama je. Sudut CBA yang mana dia sepadan dengan sudut DEF. Dia sepadan macam tu. Dia akan sepadan lah ni. Yang ni sepadan dengan yang ni. Sisi yang ni dia sepadan. Lepas tu yang segitiga atas tu dia sepadan dengan. Sudut ACB dia sepadan dengan sudut DFE. Sisi BC dia sepadan dengan sisi EF. Dan sudut ABC dia sepadan dengan sudut DEF.
Macam tu. Kita akan tengok dia macam tu. Okey. Seterusnya kita tengok contoh 4. Dalam contoh 4, dia suruh nyatakan sifat kekongruenan yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen yang sekiranya, dia bagi soalan macam ni. Sudut EGF, sudut EGF. Mana sudut EGF? Di sini. Ini sudut EGF. Sudut EGF sama dengan sudut KML. Kalau kata antum tak nampak dia guna sudut mana, kita boleh cuba lukis, iaitu sudut KML. Maksud dia sudut dia akan jadi macam ni. K akan duduk di sini, M duduk ke atas dan L akan ke bawah. Segitiga bengkok-bengkok. Jadi sudut K, M, L. Jadi ini sudut dia. So dia sepadan. Itu maksud dia guna sifat sudut, sifat kekongruenan sudut. Yang pertama dia guna sudut. Lepas tu dia guna apa pula? Sudut yang kedua, EFG. Sudut EFG. EFG. Sudut EFG. Sudut yang ni. Sudut EFG dia kata sama dengan sudut KLM. Jadi kita tengoklah KLM. Jadi sudut dia dekat sini. So dia sepadan. Dia guna sudut juga. So sini pun dia guna sudut. So S angle. Sudut dalam bahasa Inggeris angle. So dia akan guna A. So A dan A. Angle. Sudut dia akan guna A. Dan sudut yang kedua pun dia guna sudut juga. So dia akan jadi AA. Angle and angle. Last sekali untuk soalan A, dia guna panjang sisi iaitu EF. Panjang EF sama dengan panjang KL. So sisi, dia guna sisi, maksud dia side. S. So dia guna S. So AAS. AAS. Itu sifat yang dia guna. Sudut, sisi. Kena tulislah sudut, sisi. Walaupun dia guna short form AAS, tapi dia kena tulis sudut, sisi. Macam tu juga dengan soalan B. Soalan B dia bagi panjang EG. Dia bagi panjang EG sama dengan panjang KM. Iaitu panjang EG sama dengan panjang KM. Mana EG? EG dia yang ni. EG. Panjang EG sama dengan panjang KM. So kita akan tulislah panjang EG. K dekat sini, M dekat sini. Dia akan guna sudut, sisi. Bila panjang sisi, dia guna sisi. Lepas tu dia guna sisi juga yang kedua. Sisi FG. Sisi FG dia samakan dengan sisi LM. Sisi yang ni. So dia guna side, sisi. Last sekali dia guna sisi EF iaitu dan dia samakan dengan sisi KL. Macam tu. Sisi KL. Dia guna sisi dan sisi. Side, sides and sides. Macam tu. So SSS dia punya sifat kekongruenan dia. So nanti kena tulislah sisi. Dan soalan yang terakhir EF. Sisi EF disamakan dengan sisi KL. Sisi EF disamakan dengan sisi KL. So EF dia guna sisi. So sisi dia sepadankan dengan sisi. Kemudian dia ambil yang kedua dia guna sudut FEG. Sudut FEG iaitu sudut dia yang ni. Sudut FEG dia sepadankan dengan sudut LKM. Sudut LKM dia dekat sini. So dia guna sudut dekat sini. So sudut apa dia? Angle. SA. Sudut. Sisi, sudut dan yang terakhir dia guna sisi EG. Sisi EG dipadankan dengan sisi KM. Sisi EG dipadankan dengan sisi KM. So dia guna sisi iaitu S. Sisi. Jadi dia akan jadi SA.
sifat kekongruenan segitiga SAS, iaitu sisi, sudut, sisi. Side, angle and sides. Macam tu. Itu cara dia nak jawab soalan. Nak tentukan apa sifat yang dia guna. Macam tu. Kita tengok. Dia guna sudut ke dia guna sisi. Okey. Jadi kita boleh buat latihan lah. Dekat latih diri 5.1. Okey. Seterusnya nanti kita akan masuk kepada tajuk pembesaran.